Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menghormati majlis kita pada hari ini, hadirin diingatkan untuk berada dalam keadaan tenang sepanjang majlis ini berlangsung. Mohon kerjasama daripada para hadirin untuk memastikan mikrofon laptop atau telefon anda berada dalam keadaan mod senyap. Link kehadiran akan diberikan selepas program ini tamat. Yang berbahagia, Puan Hajah Siti Nurhaliza binti Samuel, Eksekutif Seksyen Operasi di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Negeri Johor, yang berusaha Puan Munirah binti On, Penasihat BeFriends, Duta Mahasiswa Johor, merangkap penasihat program pendaftaran perniagaan di bawah skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP, Barisan Ahli Jawatan Kuasa BeFriends, Duta Mahasiswa Johor, seterusnya hadirin yang dikasihi sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Hadirin dan hadirat yang dihormati, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kasih dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program pendaftaran perniagaan di bawah skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP pada pagi ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menandatangan bagi bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Muhammad Faizuddin bin Umar untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul kita Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Muhammad Faizuddin bin Umar atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum sesi ceramah dimulakan, saya ingin menjemput Puan Munirah binti On, merangkap penyelia program pada hari ini bagi memberikan kata-kata aluan. Majlis dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah ceramah hari ini. Sebenarnya saya kenalkan dulu diri saya. Saya Munirah On, saya pensyarah kanan unit kimia dan merangkap penyedia BeFriends lah. So hari ni kita ada student UiTM Pasir Gudang, iaitu student BeFriends dan golongan sasaran iaitu orang kampung Kampung Melayu Raya. So apa yang BeFriends jalankan, BeFriends terdiri daripada 16 pelajar, background semua engineering, dan so far kita dah ada tubuhkan satu company dan matlamat kita untuk adalah untuk melahirkan mahasiswa yang boleh menjadi kelulutpreneur, means yang boleh menjadi usahawan kelulut pada masa datang. Dan
dan kami juga menjalankan projek social entrepreneurship di mana kami membantu orang kampung untuk untuk menjadi usahawan kelulut. So far kita melibatkan 7 keluarga di Kampung Melayu Raya, dan saya rasa diorang ada kat sini sekarang. Dan untuk pihak kampung dah ada tertubuhnya satu syarikat, iaitu syarikat Trigona. Okay, so diharapkan untuk BeFriends 2.0 ni kita boleh wujudkan lagi lah banyak syarikat di pihak mahasiswa maupun pihak kampung. Okay. So far tu je daripada saya. Terima kasih pada pihak SSM agar program hari ini dapat mewujudkan jalinan antara pihak UiTM dan pihak SSM. Terima kasih diucapkan kepada Puan Mirah Metion atas kata aluannya sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masanya untuk kita menjemput ceramah Puan Hajah Sri Nur Indah yang dimuliakan. Saya di sini ingin mengkongsikan sedikit latar belakang mengenai penceramah jemputan kita pada hari ini. Nama penuh beliau adalah Puan Hajah Sri Nur Indah binti Sarmuan yang berusia 38 tahun yang bertugas sebagai penolong pendaftar Seksyen Operasi di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Negeri Johor. Puan Hajah Sri Nur Indah juga telah mendirikan rumah tangga dan mempunyai 13 tahun pengalaman bekerja di ROB dan ROC. Hadirin yang dirahmati, dijemput Puan Hajah Sri Nur Indah untuk memberikan ceramah beliau mengenai pendaftaran perniagaan di bawah skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis kita Tuan Syafiq Farhan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang dihormati Puan Munirah binti Oin selaku penyelia dan penasihat kepada program BeFriends, kepada semua peserta dan selamat pagi juga kepada semua peserta BeFriends 2.0. Ini pertama kali ke kita adakan kolaborasi dengan SSM untuk buat ceramah ni? Betul pertama Puan. kali. Sini pun ni first time lah. Okey. Saya macam faham, adakah ini anjuran daripada UiTM macam ada fakulti ke ataupun bekerjasama dengan orang luar? Ini adalah program bawah UiTM. So bawah UiTM ada persatuan BeFriends. So dan kita jemput orang luar sebab orang luar ni adalah terlibat dengan program BeFriends sajalah. Means orang luar ni adalah penduduk kampung yang kita libatkan dengan program keusahawanan kelulut, Puan. Oh, jadi dia bukanlah satu subjek yang wajib perlu ada SSM macam tu Dia bukan wajib, tapi jika kami mendaftarkan syarikat, ia adalah satu kredit lah bagi kami. Oh, so, ini peserta ni macam siapa yang berminat untuk mendaftar SSM sajalah macam tu? Okey, persatuan ni dia bukannya untuk pada siapa yang berminat, tapi kepada pelajar UiTM pun kita open juga. Kepada pelajar UiTM yang lain pun kita open juga kepada yang berminat. Oh, okey. Sebab sebelum ni kita ada datang ke, rasanya pernah datang juga ke UiTM di Sekudang ni. Ada bagi ceramah jugalah berkenaan dengan pendaftaran perniagaan. Tapi dia adalah sebab ada kewajipan dalam satu subjek tu. Betul. Bawa subjek ENT. Ya. So ini bukan dalam tu lah. Bukan, sebab diorang juga pelajar-pelajar UiTM ni memang wajib semua ambil entrepreneurship, dan diorang ni semua memang diorang tengah ambil lah ni. Diorang memang tengah dalam kursus ni. Okay. Tapi yang tu adalah program lain lah. Okay. Tuan-tuan diorang kena ambil subjek tu masa semester 5. Tapi yang ni adalah inisiatif persatuan BeFriends lah, bukan bawah subjek. Oh, okey, faham. Saya confused sebab antara yang subjek yang wajib tu dengan persatuan ni. So persatuan ni ada satu vision lain lah, lain selain daripada subjek wajib tu kan? Betul. Okay. Sebab UiTM pun memang mesti keusahawanan. So semua pelajar memang wajib untuk ambil subjek ENT tu lah, kita panggil subjek entrepreneurship lah. Entrepreneurship
Okay, faham. Okay lah, apa-apa pun saya harap sesi kita pagi ni dapat memberi manfaat kepada semua. Apa yang saya terangkan itu semua dapat memberi satu ilmu baru dan pencerahan kepada semua peserta dan boleh disampaikan kepada orang lain juga. Okay, saya mula dengan saya punya slide. Okay, boleh nampak tak slide saya ni? Boleh Puan. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita punya tajuk adalah keperluan dan faedah pendaftaran perniagaan. Dia lebih lebih kuranglah dengan tajuk kita hari ni iaitu pendaftaran perniagaan di bawah skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP. Tapi ini secara generalnya saya terangkan dulu apa itu SSM, apa dia punya fungsi dan sebagainya. Kemudian baru kita akan masuk kepada skim pendaftaran perniagaan SPPP. Okay, sebelum tu saya ceritakan dulu apa latar belakang SSM. Okay, SSM ni dulu kita adalah gabungan daripada pejabat pendaftar syarikat dan juga pejabat pendaftar perniagaan. Dulu ada dua pejabat yang berbeza iaitu ROB dan ROC. Pejabat pendaftar syarikat adalah ROC, pejabat pendaftar perniagaan adalah ROB. Kemudian pada tahun 2001 barulah dua pejabat ini digabungkan dan kemudian terhasillah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ia adalah sebuah anak syarikat ataupun sebuah agensi di bawah KPDN HCP. SSM ni adalah agensi di bawah KPDN HCP. Dan akta kita 2001 dan SSM ditubuhkan pada 2002. Okay, SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni terdapat di seluruh Malaysia. Semua nampak peta Malaysia ni. Untuk SSM kita berada di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak. Tetapi untuk mendaftar perniagaan ataupun ROB, kita hanyalah berada di semenanjung Malaysia sahaja dan untuk Sabah Sarawak hanya di Labuan saja. Sesiapa yang orang Sabah Sarawak selain daripada Labuan perlulah mendaftar perniagaan masing-masing di PBT masing-masing. Pejabat pihak berkuasa tempatan masing-masing. Contoh majlis daerah Miri ke, majlis perbandaran Kuching ke, macam tu. Tapi kalau di Semenanjung wajib berdaftar dengan SSM. Okay, seterusnya fungsi utama SSM. Okay, SSM menawarkan pendaftaran perniagaan untuk 3 entiti iaitu pendaftaran perniagaan, pemerbadanan syarikat dan juga perkongsian liability terhad ataupun PLT. Fungsi kedua SSM adalah kita membekalkan maklumat korporat perniagaan, syarikat dan PLT kepada orang ramai dan juga agensi kerajaan ataupun swasta yang memerlukan. Okey, setelah pelanggan semua ataupun orang ramai telah daftar dengan kita dan daftar dengan SSM untuk mendaftar perniagaan mereka, kemudian maklumat-maklumat mereka tu kita akan salurkan ataupun kita akan bekalkan kepada yang memerlukan. Dan ini semua berbayarlah ya. Kemudian fungsi SSM yang ketiga adalah mengawal selia pematuhan perundangan dan entiti perniagaan. Selepas orang ramai mendaftar dengan SSM, mereka perlulah patuh dengan akta, dengan SOP, guideline yang telah SSM keluarkan untuk memastikan mereka semua mematuhi perundangan yang telah dikeluarkan oleh SSM. So itu 3 fungsi SSM. Okay, seterusnya kita terus kepada entiti perniagaan di Malaysia. Kalau ada sesiapa yang nak bertanya boleh terus boleh tanya? Baik. Okey. Entiti perniagaan di Malaysia. Okey. Macam saya sebut tadi, SSM menawarkan 3 jenis entiti perniagaan iaitu pendaftaran perniagaan, pendaftaran syarikat dan juga yang ketiganya adalah pendaftaran perkongsian liability terhad ataupun PLT. Apa beza 3 ni? Okay, untuk pendaftaran perniagaan
Dia yang sekarang ni senang nak tahu dia yang tuan-tuan semuanya kalau perasan dekat signboard, kalau yang perempuan selalu dengar tu, nama perniagaan dia ada enterprise, ada service, ada resources ataupun restoran. Itu semua adalah di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Itu semua didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Ini boleh tengok dekat sini perbezaan antara ketiga-tiganya. Kalau yang keduanya yang saya cerita tadi adalah Akta Syarikat ataupun ROC. Apa-apa yang di belakangnya ada perkataan sinian berhad dengan berhad itu adalah didaftarkan di bawah Akta Syarikat. So senang nak beza mana nama perniagaan itu tak ada sinian berhad dan berhad, itu semua didaftarkan di bawah Akta Perniagaan. Itulah enterprise ke resources ke, itulah dia. Dan Akta PLT pula ataupun perkongsian liability terhad pula adalah nama perniagaan dia mesti ada PLT belakangnya. Contoh Ali Maju PLT. So maknanya kita tahu dia didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad. So dapat nampak beza antara ketiga-tiga entiti ni Okey, dari segi pendaftaran pula, ketiga-tiganya semua boleh didaftarkan secara online. Untuk pendaftaran perniagaan, adik-adik ataupun tuan-puan boleh mendaftar di bawah website EasyBiz. Saya yakin semua dah well known EasyBiz ni dah tahu dah pernah dengar EasyBiz ni. Okey, yang keduanya kalau PLT perlulah berdaftar di dalam website MyLLP, dan yang ketiganya kalau untuk mendaftar syarikat sinian berhad ataupun berhad perlulah didaftarkan di dalam website MyCoID, MyCoID, MyCoID. Untuk fee pendaftaran bagi perniagaan ada bayaran kalau pakai nama individu, nama peribadi ataupun nama individu ni adalah nama ikut IC. Contoh dekat IC tu nama dia Ali bin Abu, Ali bin Abu saja. Jadi nama perniagaan dia adalah Ali bin Abu. Itu bayarannya adalah RM30 setahun. Tapi kalau dia letak nak Ali bin Abu Enterprise, Ali bin Abu Enterprise, dekat dalam IC dia tak ada enterprise tu kan. Bila ada je satu perkataan lain selain daripada nama ikut IC, dia akan jadi nama dagang ataupun trade name. Tu akan cost dia adalah RM60 setahun. Faham beza dia? Kalau walaupun ada lain sikit daripada nama ikut IC dia, terus akan jadi nama dagang ataupun bayarannya adalah RM60. Dia kena nama betul-betul ikut IC, noktahnya ke, jaraknya ke, perkataannya ke, semua sama ikut IC, barulah bayarannya adalah RM30. Okey, untuk PLT bayarannya untuk pendaftaran adalah RM500 dan bagi syarikat adalah RM1,000. Bagi status undang-undang pula, pendaftaran perniagaan ni entiti bukan entiti undang-undang yang berasingan, di mana maksud dia syarikat dengan pemilik adalah satu entiti yang sekali. Dia tak berasingan, dia tak perniagaan dia tu satu entiti lain, owner ataupun pemilik ada satu entiti lain, bukan bila berdaftar dengan pendaftaran perniagaan ataupun ROB, enterprise dan sebagainya, owner ataupun pemilik bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang berlaku kepada perniagaan masing-masing. Contohnya bankrupt ke, untung 100% ke apa, semuanya pemilik akan sama-sama turun dan naik bersama dengan perniagaan masing-masing. Berbeza dengan PLT dengan syarikat, di mana pemilik dengan perniagaan ataupun syarikat masing-masing dia adalah satu entiti yang berbeza. Di mana kalau syarikat dia bankrupt ke, syarikat dia untung lebih ke apa, pemilik dia tak sekali, dia ada dia punya terms and condition ataupun kita panggil M&A, Memorandum and Associate, di mana pemilik dia ada tertakluk kepada beberapa persen. Kalau misal kata untung 100% company tu, kalau pemilik tu ada 2 orang, seorang pemilik tu ada 30-70%, so dia akan dapat berapa persen yang tertakluk di dalam dia punya M&A itulah, dalam dia punya terms and condition tu. Sama PLT dan juga syarikat sama dia ada dia punya memorandum and article tu
Dia berbeza dengan enterprise. Enterprise jatuh bangunnya perniagaan tu akan sama-sama sekali dengan pemiliknya. Dia tak ada M&A tu. Okay, next adalah pihak yang bertanggungjawab ke atas hutang. Inilah yang saya cakap tadi. Untuk enterprise, untuk perniagaan, pemilik ke rakan kongsi ke semua sama-sama bertanggungjawab dalam apa-apa liability dalam perniagaan dia. Bagi syarikat dengan LLP dia tak bertanggungjawab sepenuhnya, dia ada persen-persen dan sebagainya. Tertakluk kepada M&A. Okay, setakat ni boleh faham ke? Boleh kecap tak? Boleh. Boleh saya teruskan Okey, kenapa perlu daftar perniagaan anda? Okey. Apa takrifan perniagaan? Di dalam Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, kita takrifkan perniagaan itu adalah sebagai setiap bentuk perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profession atau aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud mendapatkan keuntungan. Apa-apa sahaja transaksi yang mendapatkan keuntungan dipanggil perniagaan. Oleh kerana dia dipanggil perniagaan, maka ia wajib didaftarkan di dalam dengan SSM. Dalam akta 3 entiti yang saya sebutkan tadilah, tuan-puan boleh pilih mana satu entiti yang sesuai dengan tuan-puan punya margin, tuan-puan punya volume perniagaan tu. Okey. Oleh kerana kita punya tajuk hari ni adalah pendaftaran perniagaan, so saya lebih fokus kepada perniagaan ni. Saya tak cerita pasal LLP ataupun syarikat tadi Okey, bentuk perniagaan. Kita dapat dua bentuk perniagaan dalam ROB ni pendaftaran perniagaan, di mana ia boleh dimiliki oleh seorang pemilik ataupun tunggal, ataupun dia boleh berkongsi, iaitu minimum 2 orang sehingga maksimum 20 orang. Okey. Pemilik seorang ni dia boleh menggunakan sama ada nama personal dia tu, nama ikut IC tu. Dia memang kalau nama ikut IC maknanya perniagaan tu adalah dia milik dia seorang lah. Dia tak boleh partner. Perbezaannya kalau menggunakan nama ikut IC dan juga nama trade tadi nama yang berharga 30 dengan nama yang 60 tu, bezanya apabila anda mendaftar dengan menggunakan nama individu, nama personal ikut IC tu, contoh Ali bin Abu tu, tuan-puan tak boleh nak partner dengan orang lain. Bayarannya RM30 setahun tapi tuan-puan tak boleh nak partner dengan orang lain. Okay, sekiranya menggunakan nama trade yang Ali bin Abu Enterprise ataupun Restoran Ali ataupun Dobi Ali bin Abu, contoh macam tu nama-nama macam tu, nama trade nama yang berharga RM60 setahun, dia boleh berdaftar partner dengan orang lain. Dia boleh seorang dan dia juga boleh partner dengan orang lain sehingga 20 orang. Okay, itu antara beza dia Okay, siapa yang layak untuk mendaftar? Okay, yang layak untuk mendaftar dengan SSM adalah mereka yang berumur 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia ataupun PR. PR adalah bermaksud yang mempunyai IC warna merah tu Dan yang ketiganya, perniagaannya dijalankan di Semenanjung Malaysia dan di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Ni macam saya cerita tadi yang dekat peta Malaysia tu. SSM wajib didaftar, peniaga wajib berdaftar dengan SSM kalau berniaga di Semenanjung Malaysia, dan jika di Sabah Sarawak adalah di wilayah Persekutuan Labuan saja. Selain daripada Labuan, Miri ke, Kuching ke, Tawau ke apa, perlu berdaftar dengan PBT masing-masing. Tapi itu adalah untuk perniagaan saja. Sekiranya syarikat, Sdn Bhd ataupun PLT, itu wajib berdaftar dengan SSM Okey, fee bayaran ni tadi saya dah cerita untuk nama ikut IC berapa, nama trade berapa. Okey, sebarang perubahan, jika dah berdaftar dengan SSM kemudian tiba-tiba ada nak buat perubahan, sebarang perubahan mempunyai bayaran sebanyak RM20 Alamat A kepada alamat B, perubahan RM20. Alamat B kepada alamat C, perubahan dia adalah RM20. Nak keluar masuk owner pun semuanya ada bayaran RM20. Tapi sekiranya nak tambah cawangan, dah ada yang utama, alamat utama dah ada, tapi nak tambah outlet baru, cawangan baru, dia ada bayaran RM20, bayaran perubahan dan tambahan RM5 untuk setiap satu cawangan. Okey. Dan bayaran tambahan adalah RM10. Nampak tak kat bawah sekali tu, maklumat perniagaan.
di mana perubahan berharga RM20. Tapi kalau tuan-puan nakkan perubahan tu dicetak ataupun di print, boleh di print, dia ada bayar sebanyak RM10. Okay, faham Okay, next adalah kelebihan. Apa bagi ya? Nak bertanya ke? Tak ada. Okay, saya teruskan ya. Setakat ni faham tak? Boleh catch up tak? Faham Puan? Boleh. Saya teruskan Okay. Boleh. Okay, kelebihan bagi perniagaan yang didaftarkan. Pertamanya mestilah perniagaan tuan-puan tu diperakui sah di dalam Malaysia sebab dah daftar dengan SSM. Rekod tuan-puan semuanya dah disimpan dalam kita punya server lah. Dan boleh dicetak dan boleh dibeli juga maklumat perniagaan tuan-puan ni di satu dunia. Maklumat tuan-puan ni boleh diakses di satu dunia. Kemudian kelebihan selepas mendaftar ni adalah kemudahan untuk peniaga untuk mendapatkan apa-apa insentif, apa-apa bantuan, kewangan dan latihan daripada mana-mana agensi lain. Contohnya untuk mendapatkan loan daripada pihak-pihak agensi kewangan kan. So kelayakan yang pertama mereka nak adalah sijil SSM. Dah berdaftar SSM ke belum? Kalau tak berdaftar SSM, semua pun tak layak. Macam tu. Sama juga dengan latihan. Latihan mana-mana lah, IKBN ke, MARA dan sebagainya. Kalau nak dapatkan latihan daripada mereka, nak dapatkan bantuan daripada mereka, perlulah wajib berdaftar dengan SSM. Kelayakan yang pertama yang mereka perlukan adalah sijil SSM. Berdaftar ataupun tidak. Seterusnya adalah membantu pewaris untuk menuntut hak. Ialah bila perniagaan tersebut dah diperakui sah, jadi apa-apa tuntutan selepas tu diakui sah lah. Contohnya ada kematian, ada kes untuk tuntut harta dan sebagainya, boleh dibawa ke pihak perundangan kerana perniagaan ni sah. Sah dalam sisi undang-undang Malaysia. Dan seterusnya adalah hak pengguna ke atas barang ataupun perkhidmatan yang diperdagangkan ataupun dalam perniagaan tersebut. Juga boleh dibuat tuntutan macam contoh nak buat aduan dekat KPDN, HCP dan sebagainya. So aduan tuan-puan tu adalah sah kerana perniagaan masing-masing adalah diperakui sah dan telah didaftarkan dengan SSM. Okey, seterusnya adalah tanggungjawab pemilik perniagaan. Apa tanggungjawab pemilik? Okey, yang pertamanya selepas berdaftar dengan SSM, tuan-puan perlu tahu bila masanya tuan-puan nak membuat apa-apa perubahan di dalam perniagaan tersebut. Nak buat perubahan, nak buat perubahan alamat ke, nak tambah owner ke, nak tambah jenis perniagaan ke, ataupun satu masa perniagaan tu dah tak nak digunakan, dah tak nak diteruskan, nak tutup perniagaan. So itu semua adalah tanggungjawab pemilik perniagaan perlu tahu perubahan ataupun pergerakan perniagaan masing-masing. Jangan dah meniaga-meniaga sekali tiba-tiba dah tukar alamat daripada alamat Johor kepada alamat Kuala Lumpur. Tapi tak ada pemaklumkan dengan SSM yang perniagaan ni dah dipindahkan ataupun dah ditukarkan alamat. Okay, semua kesalahan ni ada dia punya compound dalam akta kita. Nanti saya akan terangkan nanti saya akan sharekan. Okay, selain daripada perubahan yang perlu dimaklumkan dengan SSM, pemilik juga kalau ada kedai perlulah wajib pamerkan sijil pendaftaran masing-masing di premis perniagaan masing-masing. Kalau perasan kalau kita pergi kedai-kedai soalnya kedai-kedai makan ke apa, dekat kaunter dia tu dia ada tampalkan sijil majlis dan juga sijil perniagaan SSM. Kat situ kita boleh tahulah perniagaan tu didaftarkan dengan SSM ataupun tidak. Kiranya tidak dipamerkan, peniaga boleh dikenakan kompaun Salah Kalau tuan-puan pun kalau pergi ke kedai-kedai tak nampak dia pamerkan sijil pun boleh buat aduan dengan kita dan kita boleh keluarkan kompaun terhadap perniagaan tersebut. Okey, seterusnya adalah meletakkan papan tanda yang mempamerkan nama perniagaan dan juga nombor pendaftaran. Kalau tuan-puan perasan setiap signboard
dekat luar-luar kedai tu semuanya ada nama perniagaan dan juga nombor pendaftaran yang didaftarkan dengan SSM. Sekiranya tak ada ataupun saya perasan tak? Sebenarnya nama saja, nama perniagaan saja, nombor pendaftaran kadang-kadang tak ada. Perasan tak? Kalau macam tu satu kesalahan tuan-puan, kalau nampak boleh ambil gambar dan buat aduan pada SSM. Kita ada satu apps yang boleh orang ramai buat aduan dengan SSM. Okey, seterusnya adalah memperbaharui perniagaan dalam tempoh 30 hari sebelum tamat. Selepas tuan-puan mendaftar ni dia macam tadi saya cakap setahun RM30 ataupun setahun RM60 kan. Okey, itu setahun. Ada orang dia daftar terus sampai 5 tahun. So RM60 kali 5 tahun lah. Ataupun RM60 kali 30 tahun. RM30 kali 5 tahun. Okey, tapi sekiranya perniagaan tu dah hampir tamat, adalah tanggungjawab pemilik untuk renew perniagaan masing-masing sebelum expired, sebelum tamat. Dia tempoh dalam 30 hari sebelum tu better lah sebab kita tak tahu akan datang mungkin sistem down ke ataupun ada perayaan ke, tuan-puan tak boleh nak renew dan sebagainya. So kita cadangkan adalah 30 hari lah sebelum tamat ataupun lagi awal lagi better lah. Dan daftar dalam tempoh 30 hari dari tarikh mula berniaga. Ini adalah di mana tuan-puan kalau dah plan kita dah plan nak mendaftar perniagaan. Takkanlah kita macam hari ni plan besok tu nak daftar kan. Kita mesti dah rancang apa nama perniagaan kita, di mana kita nak mulakan berniaga, kita nak berniaga apa, kita nak partner dengan siapa, modal macam mana semua. Kita mesti dah plan kan. Dan selepas plan tu kita perlulah wajib berdaftar dengan SSM dalam masa 30 hari daripada hari kita berniaga. Okey, tuan-puan boleh mula berniaga dulu. Dalam masa 30 hari tu test market dulu, tengok perniagaan tu berjalan ataupun tidak. Dan dalam masa 30 hari tu wajib daftar dengan SSM. Ataupun belum daftar, belum berniaga, dah daftar pun boleh juga terpulang. Tapi jangan dah daftar, jangan dah berniaga, tahun lepas dah berniaga, daripada 2020 sampai 2021 ni dah berniaga, besok baru nak daftar. Itu nanti akan ada compound dikenakan jika lewat mendaftar perniagaan. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tak ada soalan ya? Saya teruskan. Okey. Tak ada. Okey. Ni sekiranya gagal mematuhi mana-mana tanggungjawab pemilik perniagaan, tuan-puan boleh dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya sekali ya. Okey, saya terus masuk dekat EasyBiz. EasyBiz online kat sini semua dah ada ID EasyBiz ke? Boleh buka mic untuk nak dijawab? Kebanyakannya tak ada puan. Kebanyakannya tak ada ID ke ataupun belum daftar lagi, macam mana? Memang tak ada. Belum daftar lagi. ID EasyBiz ni belum ada Okey, so sekarang ni saya perkenalkan dulu kalau mana yang belum ada tu. Untuk sekarang ni kita tengah dalam pandemik COVID kan. So sekarang ni sebarang pendaftaran ataupun apa-apa urusan dengan SSM semuanya boleh dibuat secara online. Untuk pendaftaran perniagaan, tuan-puan boleh masuk kat dalam website EasyBiz ni. Ada dekat kita punya link bawah ni, ezbiz.ssm.com.my. Jangan salah masuk website bahaya. Sebab sekarang ni kita perasan banyak sangat website-website palsu ataupun scam. Bila tuan-puan type EasyBiz dia memang macam-macam keluar. Tapi sebenarnya itu adalah yang scammer. So make sure masuk dalam website yang betul So type ni ezbiz.ssm.com.my. Untuk nak buat apa-apa transaksi dengan SSM di bawah akta perniagaan, perlulah melalui ezbiz.com.my. Tuan-puan perlu ada ID ada username, ada account dalam ezbiz.ssm.com.my. Okey, lepas masuk website ni, tuan-puan, ni kalau melalui portal SSM, www.ssm.com.my, tuan-puan boleh pilih dekat kita punya quick link warna biru ni yang kita pulakan EasyBiz. Ataupun kalau daripada Google, tuan-puan search sendiri HTTPS ni ezbiz.ssm.com.my akan terus direct lah masuk dekat kita punya website. Okay, dia punya view macam ni EasyBiz. Okay, untuk pertama kali yang belum ada ID, boleh pertama kali masuk pergi kat sign up.
Untuk yang belum ada ID saya cerita untuk yang belum ada ID langsung perlu sign up, tekan button yang hijau tu dulu. Tapi mana yang dah ada ID, kalau ingat passwordnya, ID dengan password tu ingat, boleh terus sign in. Itu yang dah ada ID dan password dan ingat dia punya ID dan password. Tapi sekiranya ada ID, yakin dah ada ID, tapi lupa password, itu perlu pergi dekat forgot password. Nanti kita akan minta user ID atau IC number. So senang IC number lah masukkan IC number, nanti kita akan emailkan tuan-puan username dan juga password baru. So ambil username dan password tu dan barulah boleh sign in dekat dalam website ni. Ada tiga situasi di mana satu belum ada ID, langsung, so perlu sign up yang warna hijau tu. Situasi yang kedua, sudah ada ID dan ingat ID dan password tu ingat, so boleh terus sign in. Dan situasi yang ketiga, ada ID tapi lupa password ataupun lupa ID, boleh pergi ke forgot password. Okay, ini kalau sebelum ni lah kena hadir ke kaunter untuk sign up ID SSM. Tapi sekarang tak perlu nak datang ke kaunter, tak boleh nak datang ke kaunter SSM, hanya perlu muat naik dokumen-dokumen yang kita ada kat sini yang kita perlukan. Pengesahan ID manual iaitu contohnya adalah satu IC, wajib IC depan belakang. Ambilkan gambar IC tu depan belakang, mestilah jelas so bila kita nak check tu, buat checking, kita boleh baca nombor IC masing-masing tu. Okey. Yang keduanya, dokumen yang diperlukan adalah gambar selfie bersama dengan IC. Gambar selfie tu mestilah separuh leher macam ni. Nampak tak? Contoh saya buat ni. Nampak tak? Boleh ada yang Tak nampak poin. Ha? Tak nampak poin. nampak? Depan sikit. Sikit, okey. Sorry. Nampak? Boleh nampak Oh, selfie kat situ je lah, dekat bahagian kiri paras dada ni lah. Ya, kita selfie dengan IC tuan-puan tu pada nama kepala leher. Okey, nampak tak macam ni? Ada orang yang nampak ambil nampak. gambar ni, ada orang yang ambil gambar ni tutup muka lah. Dekat perut lah IC dia. So kita tak nampak. Kita nak IC tu dengan muka sebab kita nak verify muka dengan gambar kat IC. Faham tak? Oh, Dan faham. Dan make sure bila selfie tu cuba view balik gambar selfie tu. Nampak tak nombor IC yang tertera dekat dalam IC yang you all selfie tu? Sebab kita akan semak nombor IC tu dengan maklumat yang tuan-puan isikan lah dalam sign up tu. So tu pentingnya perlu selfie tu betul-betul lah. Make sure gambar dapat dibaca dan juga IC tu jelas, clear jangan dekat perut lah, dekat tutup muka gini ke. Tu semua tak, nanti kita akan reject permohonan tu, so rugilah banyak masa kan nak buat. Okey. Yang ketiganya, maklumat dokumen lain yang diperlukan adalah apa-apa dokumen pengenalan diri. Kalau ada lesen memandu, better ambilkan gambar lesen mandu saja dan attachkan. Ataupun kalau tak ada lesen mandu, boleh attachkan sedia beranak, kan, surat beranak, ataupun apa-apa bil yang ada nama dengan nombor IC pemilik tu, untuk kita buat pengesahan. So tiga benda yang perlu di-attachkan masa nak sign up nanti. Okey, ini selepas sign up, selepas sign in dah berjaya, macam ni lah view-nya kalau tuan-puan nak mendaftar perniagaan. Bila dah sign in nanti, masukkan ID, password dengan security code tu. Untuk mendaftar perniagaan, mana business services. Untuk daftar baru, pilih new business. Okey. Untuk nak renew, pilih renewal services. Okey, kat sini boleh nampak lah ada 4 kotak ni. Untuk renew dekat kotak pertama, untuk daftar baru kotak kedua, untuk buat apa-apa perubahan kat kotak ketiga, dan untuk tutup perniagaan adalah kat kotak keempat. Okey. Untuk makluman, untuk renewal, kita boleh renew untuk orang lain.
Sebab tu ada renew by owner. Untuk renew kita punya perniagaan di bawah nombor IC kita. Kalau kita ada 10 perniagaan, so bila klik je dekat renewal by owner, dia akan keluar 10 perniagaan yang kita dah daftarkan dengan SSM. So mana satu kita nak renew, kita pilih je lah. Kemudian kalau kita renew untuk orang lain, untuk kawan-kawan ke atau untuk ibu bapa ke adik-beradik yang nak minta kita tolong renewkan dia punya perniagaan, boleh renew by others. Dan kemudian setiap renewal yang tuan-puan buat, setiap transaksi renewal yang tuan-puan buat, dia ada dekat renewal history. Boleh tengok kat history tu kita pernah renewkan siapa, bila, apa dia punya status, sukses ke, reject ke apa, semua kat situ. Okay, setakat ni faham tak? Puan nak tanya, kalau macam renew by others tu, dia kena pakai, kan orang lain yang tolong renew kan untuk tuan punya tu kan? So dia kena pakai nombor IC tuan punya syarikat tu ke macam mana? Kalau awak buka pergi dekat renew by others tu untuk renew orang lain perlukan nombor pendaftaran perniagaan dia, JM apa-apa tu. Oh, faham. Tapi kalau IC kena guna IC orang yang renew tu lah. Kita tak perlu guna IC. Oh, tak perlu. Sebab itulah kat situ lah banyaknya scammer bila dekat, kalau tuan-puan pergi kat Google buka dekat exhibition ataupun renew SSM. Macam-macam website akan keluar, kat situ lah dia orang akan ambil kesempatan nak renew ke orang. Kat situ lah renew setahun sampai 200, setahun sampai 100, setahun sampai 120. Kat situ lah nanti kan sijil tak dapat. Bila check dengan SSM, rupanya dia tak renewkan pun. So tuan-puan dah bayar dekat dia tapi dia tak renewkan pun dengan SSM. Macam tu lah So bahayanya kalau salah website. So sebab tu saya tekankan sangat, make sure masuk dekat website yang betul, easybiz.ssm.com.my. Okay, ada soalan lain? Tak ada saya teruskan Teruskan. Okay. Yang keduanya adalah pergi ke kalau nak daftar berniaga, pergi dekat new business registration. Okay. Untuk nak mula-mula nak mendaftar, pergilah dekat new business bawah tu yang ada anak panah merah tu. Okay, contohlah kalau tuan-puan semua dah masuk dekat new business ni, dah type nama perniagaan, dah type alamat apa semua, sekali tiba-tiba ada gangguan ke apa, tak dapat nak teruskan key in tu, kan? Terberhenti, mungkin terberhenti, stop sekejap makan ke apa, nanti nak sambung balik, okay? Kalau nak sambung balik tu, jangan pergi dekat new business lagi sebab yang tadi tu, yang tuan-puan dah isi tu, detail tu, dia dah capture, dia dah ada record dah. Jadi kalau nak sambung yang tadi, pergi dekat list new business, list senarai. Dekat situ dia akan ada, kalau tuan-puan dah type banyak kali, banyaklah dekat situ nanti. Sebab nombor reference dia akan berbeza-beza. Kalau misal kata memang alamat yang tadi tu type lain kan, ABC Enterprise contohnya. Tak naklah nama ni tak catchy, nak tukar nama lain. Okey, kita tukar nama lain, ABC Meletup Enterprise. Kalau itu kan, barulah pergi dekat new business. So nama berbeza kan, so nombor reference pun berbeza. Tapi kalau rasanya nak sambung je dengan yang tadi tu, tak ada perubahan pun, boleh pergi dekat list new business. Okey. Kemudian partner, form A partner. Perniagaan kan boleh daftar lebih daripada seorang kan, boleh partner. Okey, dia mestilah permulaannya mestilah seorang yang key in dulu. Bila sampai kat bahagian partner, dia akan masukkan nombor IC partner dan send, submit ataupun invite. Kita invite partner yang B tu nak jadikan dia partner. So yang B ni just buka website ni, pergi dekat bahagian My Business Services ni, pergi dekat form A partner, verify yang permohonan yang telah dihantar oleh partner yang A tadi, yang first saja. Dia verify saja, submit. Kemudian yang A tu buka semula, dia akan tengok kalau yang A tu dah orang kata apa, dah approve dah accept dia punya permohonan, dia punya invitation tu. So maknanya dia orang dah partner lah 2 orang. Tu kalau 2 orang. Kalau 3 orang, yang A tu mesti kena masukkan nombor IC A, B, C, D dan D. Macam tu lah. Dah masuk semua partner, barulah dia boleh proceed ke bayaran. Macam tu contohnya. Okey, untuk yang perubahan ni, kalau nak buat apa-apa perubahan, pergi dekat new business changes lah, dia akan keluar
New business changes dia akan keluar. Kalau tuan ada lebih pada satu perniagaan, dia akan keluar banyak lah. Perniagaan yang didaftarkan di bawah nama Tuan Puan ataupun nombor IC Tuan Puan, dia akan keluar banyak. Dan pilih mana satu perniagaan yang Tuan Puan nak untuk buat perubahan. Dia pun sama macam daftar tadi. Ada list of business changes di mana kalau kita macam tersekat separuh jalan ke, kita stop separuh jalan ke apa, kita boleh sambung semula perubahan tu, pergi dekat list of business changes. Tak boleh pergi dekat new business. Dan yang ketiga, yang keempat, yang hujung sekali ni adalah business termination. Kau nak tutup, kalau dah tak nak berniaga lagi, nak tutup ke ataupun ada kematian, meninggal dunia dan sebagainya, pergi dekat business termination. Itu antara menu dekat kita punya website Easy Business. Selain daripada itu, tanpa boleh tengok juga kita ada My Payment History. My Payment History tu adalah contohnya kita dah buat bayaran tapi mungkin kita tak sempat nak print dia punya receipt, kan tak ada printer dan sebagainya. So bila-bila kita boleh pergi dekat My Payment History dan print kita punya receipt tadi tu. Ataupun nak tengok kita dah bayar ke belum yang tadi punya transaction kan. So pergi balik dekat My Payment History untuk print out kita punya receipt. Macam tu juga dengan compound services. Compound services ni macam saya ceritakan awal tadi, kalau kita renew lewat daripada tarikh yang sepatutnya, dulu kita daftar kita bayar setahun. Sekarang kita nak renew, tiba-tiba lupa nak renew, dah setahun sebulan dah. Dah setahun sebulan baru kita nak renew, kan dah lewat dah 30 hari kan sebulan. So compound tu, selepas kita renew, kalau kita terlupa nak bayar compound terus masa dekat renew tu, kita boleh semak dekat My Compound Services. Kita boleh bayar dekat situ kita punya compound Okay, ini contoh sijil kalau kita dah selesai buat pendaftaran perniagaan ataupun renew ataupun buat apa-apa perubahan. Ini adalah sijil pendaftaran perniagaan. Saya yakin semua dah tahu pernah nampak sijil ni. Dan ini adalah maklumat perniagaan yang saya cakap. Setiap perubahan, setiap pendaftaran ataupun renewal, kalau Tuan Puan nak maklumat perniagaan Tuan Puan dicetak, ada bayaran RM10. Inilah rupanya maklumat perniagaannya. Dia bergantung kepada berapa ramai owner ataupun pemilik. Kalau macam ni pemiliknya ada seorang saja, so dia 2 muka surat sajalah. Kalau dia lebih pada seorang, dia akan ada 2-3 helai lah. Maklumat ni berbayar sebanyak RM10. Tambahan tambahan. Kalau setakat bayar renew saja ataupun setahun saja ataupun pendaftaran setahun saja, bayar hanya dapat sijil saja. Kalau Tuan Puan pilih untuk nak maklumat perniagaan tu dicetak, tambahan RM10 baru dapat maklumat perniagaan. Okey, setakat ni ada tak soalan? Semuanya dah faham ke macam mana nak daftar perniagaan, nak daftar ID EasyBiz tu? Ada soalan tak? Untuk betul BeFresh dah didaftarkan, tapi nak letak nama BeFresh 2.0 lain sikit boleh ke? Tak faham macam mana soalannya? Contoh kan nama syarikat BeFresh kan dah ada kan? BeFriends, Tapi kita tukar, so kita tak ada daftar nama yang sama, tapi kita daftar BeFresh 2.0 lain sikit, tak ada masalah kan? Yang BeFriend yang pertama tu siapa owner dia? Siapa pemilik dia? Bukan kita orang, sebab hari tu nak letak nama BeFresh tu dah ada orang ambil. Oh okey, maknanya dah ada yang didaftarkan lah. Okey, kalau nak letak BeFriend 2.0, kita kuadiri nama menyerupai. Nama menyerupai yang telah didaftarkan. Jadi better letak nama yang ada perkataan lain yang boleh membezakan. Itu lagi selamat lah. Contoh BeFriend 2.0 pasal gudang ke, ataupun nak pendek BeFriend 2.0 PG ke. Contoh. Jadi kita dapat bezakan antara BeFriend yang pertama yang didaftarkan oleh orang lain tu dan juga BeFriend yang Tuan Puan daftar. Okey. Itu nasihat kita lah sebab dia akan datang Tuan Puan ni yang daftar atas nama yang menyerupai orang lain yang telah didaftarkan tu ada risiko untuk disaman dan sebagainya oleh yang pertama. So kat situ sebab tu kita advise suruh tambah perkataan yang membezakan antara perniagaan yang Tuan Puan punya daftar dengan yang asal. Okey, ada soalan lain tak?
Okay, semua faham macam mana nak sign up ataupun sign in ID EasyBiz Okey, Boleh, Puan. kalau tak ada saya teruskan kepada kita punya tajuk yang utama iaitu skim pendaftaran perniagaan prihatin. Okey, inilah dia satu skim ataupun inisiatif yang dikeluarkan oleh SSM untuk membantu golongan yang terkesan dengan pandemik COVID sekarang ni. Okey, apa yang kita tawarkan dalam SPPP itu? Apa yang kita tawarkan adalah pendaftaran perniagaan secara percuma untuk 1 tahun saja. Okey, macam saya cakap tadi, pendaftaran perniagaan tu kalau nama EcoIC RM30 setahun ataupun nama trade RM60 setahun. So itu saja yang kita tawarkan. Dah termasuk RM10 maklumat perniagaan yang saya tunjuk tadi itulah, termasuk RM10 itu. So maknanya RM40 setahun ataupun RM70 setahun. Itu saja yang kita tawarkan. Okey, siapa golongan yang kita sasarkan untuk mendapat SPPP ni? Okey, yang pertama adalah kategori usahawan B40. Usahawan B40, saya yakin semua orang tahu apa dia punya kelayakan untuk B40 ni. Ataupun ni boleh baca dekat sini. Siapa yang layak anda golongan usahawan B40, dia mestilah pemegang MyCard ataupun MyPR. Dia mestilah 18 tahun ke atas dan dia mestilah penerima BPN 2.0 ataupun sekarang ni BPR, betul ataupun BPR ataupun BPN 2.0. Dia mestilah penerima kepada dua benda ni, BPR 2.0 ataupun BPN 2.0 ataupun BPR. Masa nak daftar nanti kita akan minta pemohon tu untuk lampirkan dia punya surat ataupun saya tak pasti surat ke sijil ke yang kata penerima, yang mengatakan tuan-puan adalah penerima BPN 2.0 ataupun BPR, kena lampirkan masa permohonan, barulah kita boleh consider, barulah kita boleh buat ni lah, verify tuan-puan punya permohonan layak ataupun tidak dapat skim SPP ini. Dan syarat yang keempat untuk mendapatkan SPPP ni adalah make sure tuan-puan tak ada perniagaan yang masih aktif di SSM. Contoh tuan-puan nak daftar sekarang, make sure tuan-puan tak ada record yang tuan-puan ada perniagaan sekarang ni. Mungkin perniagaan tu dah expired tahun lepas, mungkin perniagaan tu dah expired bulan lepas. Ataupun sekiranya ada perniagaan yang masih aktif sekarang ni, tengok bila dia expired. Kalau dia expired bulan 12, maknanya selepas dia expired baru tuan-puan boleh layak apply under SPPP ni. Okay, faham Dan golongan yang kedua yang kita sasarkan adalah kategori pelajar IPT sepenuh masa. Dia tak kisahlah IPT A ke, IPT S ke, yang penting dia sepenuh masa, so dia layak untuk apply under SPPP ni. Syarat-syaratnya adalah mestilah pemegang kad MyCard ataupun IC biru tu ataupun MyPR, IC merah. Yang keduanya mestilah 18 tahun ke atas. Dan yang ketiganya mestilah belajar sepenuh masa dekat IPTA ke, IPTS ke, kat mana-mana college, institusi ke, mestilah full time. Dan yang keempatnya adalah tiada rekod entiti perniagaan yang masih aktif. Sama syarat dia dengan B40 tadi. Okay, so basically itulah dia SPPP yang kita nak ceritakan. Ada soalan tak untuk SPPP ni? Ada soalan tak? Yakin? Puan, saya ada pertanyaan untuk SPPP ni, maksudnya masa kita daftar tu dia percuma sebab student, and then syarikat tu akan start renew tu bayarlah macam tu. Ya, betul. Kita bagi untuk 1 tahun saja percuma pendaftaran. Okey. Nanti tahun depan masa nak renew tu dah mula kena bayar macam biasalah. Ikut kategori macam tadilah. Ya, betul. Ataupun kalau tuan-puan terus nak buat keputusan untuk bayar 5 tahun terus, nak SPP ni tapi nak bayar terus untuk 5 tahun. Tahun pertama saja yang kita bagi percuma, 4 tahun ni dah kena bayar. Faham. Okey. Okay, terima kasih Puan. Sama, ada soalan lain? Saya nak tanya, untuk belajar LPT kan, untuk pendaftaran boleh form partner tak?
ataupun dia Boleh. kena persendirian? Boleh. Untuk nak dapatkan skim ni under skim ni kan? Ya, betul. Untuk nak dapatkan under skim ni, nak ada partner, mestilah partner pun semuanya sama, kategori yang sama. Contoh dia pelajar, kan dia dapat skim ni under pelajar, dia mestilah dia punya partner pun semuanya pelajar. Pelajar full time sama juga. Ataupun kalau dia nak daftar under B40, partner mestilah semuanya pun adalah under golongan B40, layak BPN 2.0 dan juga BPR. Dan make sure semuanya clear lah, tak ada rekod entiti perniagaan yang masih aktif buat masa sekarang ni, macam tu. Walaupun bisnes sama ke? Walaupun bisnes sama, macam mana? Maksudnya form partner kan maksudnya diorang satu bisnes yang sama, macam diorang buat bisnes sama. Ya, betul. Okey. Bila daftar satu perniagaan, dia adalah satu bisnes yang sama lah, dalam perniagaan yang sama kan, dalam rumah yang sama. So make sure semuanya adalah dalam golongan yang sama. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada saya teruskan ya. Boleh Puan. Okey. Ini yang macam saya cakap tadi, apa itu SPPP, cara nak mohonnya macam mana. Golongan yang kita sasarkan adalah usahawan B40 dan juga pelajar IPTS sepenuh masa. Syarat-syarat dia apa benda tadi saya dah ceritakan, dan ini bayaran yang kita tawarkan secara percuma untuk 1 tahun. Dan ni kelebihannya macam yang mula-mula tadi lah, apa faedah orang yang dah berdaftar perniagaan. Okey. Macam mana kita nak tentukan, macam mana awak nak tahu yang macam mana nak bezakan antara pemohon SPPP dan juga pemohon yang biasa yang berbayar tu kan? Macam mana kan? Okey. Dia punya prosedur dia sama je. Pergi dekat new business registration ni, pilih new business, isikan tengok page yang kedua belah kanan ni, isikan trade name, nama perniagaan. Contoh kat bawah tu Syahmi Enterprise. Okey, dia nak nama dia Syahmi Enterprise. Okey. Lepas tu bawah ni letakkan tarikh mula meniaga dia. Kalau tarikh mula meniaga dia tarikh hari ni, dia akan automatik ada tarikh hari ni lah. Tapi kalau dia nak backdate backdate ke contoh dia dah mula meniaga 6 hari lepas atau seminggu lepas. So dia letaklah tarikh seminggu lepas. Pun boleh, tak ada masalah. Ataupun ada orang dia nak backdate kepada tahun lepas. Dia kata dia daftar start tahun lepas lagi, tahun 2020. Boleh, tak ada masalah. Boleh letak tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke, tak ada masalah. Macam saya cakap, kita boleh letak lebih daripada 30 hari. Tak ada masalah. Tapi compound akan dikenakan. Ada compound yang akan dikenakan. Kalau dalam masa tempoh 30 hari daripada tarikh Tuan Puan mendaftar, itu tiada compound dikenakan. Okey. Seterusnya dekat sini. Untuk nak pilih yang Tuan Puan ni ambil apply skim SPPP ni, pergi dekat insentif ni. Okay, nampak tak yang kita ada arrow merah tu, insentif. So pelajar / ibu tunggal B40. Dulu ada ibu tunggal sekarang dah tak ada. Sekarang kita dah semua sekali dah usahawan B40. Belia pun dah tak ada. Dia cuma ada pelajar, usahawan B40 dan OKU. So pilih dekat insentif ni. So nanti kita akan tahulah Tuan Puan memohon di bawah skim SPPP. So barulah pada last page nanti tak ada bayaran yang dikenakan. Tapi misal kata Tuan Puan buat last kali tiba-tiba ada bayaran yang kena bayar, semak balik ke insentif ni. Dah pilih ke belum insentif ni Okey. Lepas pilih insentif ni pada page yang ke berapa saya tak ingat, mungkin page yang ketiga ke keempat, dia akan minta lampirkan dokumen dalam format PDF, satu file. Dekat sinilah yang kalau student wajib lampirkan surat daripada fakulti masing-masing. Surat pengesahan bukan surat tawaran belajar dulu. Surat pengesahan daripada fakulti mengatakan Tuan Puan pelajar daripada fakulti apa, subjek apa, semester berapa. Kena ada satu surat pengesahan daripada fakulti untuk di-attachkan, dilampirkan dalam permohonan SPPP ni. Ataupun kalau Tuan Puan apply under B40, usahawan B40, wajib lampirkan salinan surat ke. Kalau pergi dekat LHDN ataupun BPN punya website tu, kan kita boleh semak kan, buat semakan kita layak ataupun tidak dapat BPN ataupun BPR. Okey, bila kita masukkan nombor IC dia akan keluar kan
penerima BPN 2.0 ataupun BPR. Okey, print screen yang tu dan attachkan dalam kita punya permohonan izin